Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah SWT pertemukan kita lagi. Dan hari ini hari ke-20 Ramadan. Dan hanya tinggal 10 ataupun 9 hari lagi menyambut Syawal. Alhamdulillah. 2 hari lepas macam kita terlepas perkongsian. Sebab ada tatamu di rumah, jadi kita tangguhkan. Alhamdulillah malam ini kita sambung lagi perkongsian mengenai kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah bab 18, yaitu kain sarung Rasulullah SAW. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Aisyah menunjukkan kepada kami sehelai pakaian yang renyuk dan kain sarung yang kasar. Kata Aisyah, inilah 2 helai pakaian yang sedang dipakai oleh Rasulullah ketika nyawanya dicabut. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Aisyah menunjukkan kepada kami sehelai pakaian yang renyuk dan kain sarung yang kasar. Kata Aisyah, inilah 2 helai pakaian yang sedang dipakai oleh Rasulullah ketika nyawanya dicabut. Riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Terangan, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ahmad bin Mani daripada Ismail bin Ibrahim, daripada Ayub, daripada Humaid bin Hilal, daripada Abu Burdah, yang bersumber daripada bapaknya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang sahabat yang masyhur. Hadis 116. Asyad bin Sulaim berkata, beliau mendengar makciknya bercerita mengenai pakciknya, Ubaid bin Khalid. Kata Ubaid, semasa aku berjalan di Madinah, tiba-tiba seorang menegurku dari belakang, angkatlah kain sarungmu supaya ia tidak kotor dan tidak cepat rosak. Rupa-rupanya yang menegurku adalah Rasulullah. Lalu aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, yang aku pakai ini hanyalah selai kain yang bergaris hitam putih. Rasulullah berkata lagi, tidakkah kamu mahu mencontohiku? Lantas aku melihat ujung kain Rasulullah berada di tengah-tengah betis beliau. Riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ahmad bin Ghailan daripada Abu Daud, daripada Syu'bah, yang bersumber daripada Ayyad bin Sulaim. Hadis 117, Salamah bin Aqwa berkata, Uthman bin Affan memakai kain sarung sehingga setengah betis beliau, dan berkata, beginilah cara sahabatku memakai kain sarung. Sahabat yang beliau maksudkan adalah Rasulullah. Ulang. Salamah bin Aqwa berkata, Uthman bin Affan memakai kain sarung sehingga setengah betis beliau, dan berkata, beginilah cara sahabatku memakai kain sarung. Sahabat yang beliau maksudkan adalah Rasulullah. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Abi Syaibah. Terangan, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Suwaid bin Nashar daripada Abdullah bin Mubarak, daripada Musa bin Ubaidah, daripada Ilyas bin Salamah, yang bersumber daripada bapaknya Salamah bin Aqwa. Hadis 118, Huzaifah bin Al-Yaman berkata, Rasulullah memegang betisku atau betisnya, lalu berkata, inilah batas hujung kain sarungmu. Jika kamu tidak suka, jangan pula membiarkannya sampai menutupi kedua mata kakimu. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Qutaibah bin Said daripada Abu Ahwash, daripada Abu Ishaq, daripada Muslim bin Nazir, yang bersumber daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Kita masuk ke bab yang ke-19. Hanya ada 3 hadis ya, yaitu cara Rasulullah SAW berjalan. Hadis 119, Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat perkara lain yang lebih indah daripada Rasulullah. Matahari seolah-olah beredar pada wajah beliau. Aku juga tidak pernah melihat orang lain yang berjalan lebih cepat daripada Rasulullah. Bumi ini seolah-olah dilipat untuk beliau. Kami selalu berusaha dengan sedaya upaya melakukan hal yang sama, dan beliau tidak pun pernah bersusah payah untuk itu. Riwayat Tirmizi. Hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Qutaibah bin Said daripada Ibnu Lahiyah, daripada Abu Yunus, yang bersumber daripada Abu Hurairah.
Hadis 120. Seorang anak lelaki Ali bin Abi Thalib berkata bapanya pernah memberitahu sifat Rasulullah. Apabila berjalan, beliau akan mengangkat dan melangkahkan kakinya dengan kuat seolah-olah sedang turun ke lereng yang curam. Seorang anak lelaki Ali bin Abi Thalib berkata bapanya pernah memberitahu sifat Rasulullah. Apabila berjalan, beliau akan mengangkat dan melangkahkan kakinya dengan kuat seolah-olah sedang turun ke lereng yang curam. Riwayat oleh Tirmizi. Hadis ini dilaporkan oleh Ali bin Hujr daripada Isa bin Yunus, daripada Umar bin Abdullah budak Ghafrah, daripada Ibrahim bin Muhammad yang bersumber daripada seorang anak lelaki Ali bin Abi Thalib. Hadis 121. Ali bin Abi Thalib bercerita apabila Rasulullah berjalan, dada beliau akan condong ke hadapan seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Ali bin Abi Thalib bercerita apabila Rasulullah berjalan, dada beliau akan condong ke hadapan seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi daripada bapaknya daripada Al-Masudi, daripada Uthman bin Muslim bin Hurmus, daripada Nafi' bin Jubair bin Muthim, daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi kita teruskan Karena 2 hari kita bercuti, hari ini kita ambil masa sedikit panjang lah kan. Siapa dah ni? Sufyan Ismail. Ini saya punya cousin Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz ni selalu buat perkongsian mengenai munakahat, pernikahan, cerai apa semua tu. Boleh like ni Ustaz Sufyan Ismail. Dia selalu buat live. Bab 20, kain penutup kepala Rasulullah. Hadis 122. Anas bin Malik berkata Rasulullah selalu memakai kain kecil penutup kepala sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Anas bin Malik berkata Rasulullah selalu memakai kain kecil penutup kepala sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Yusuf bin Isa daripada Waqi, daripada Wabi bin Syabib daripada Yazid bin Aban dan bersumber daripada Anas bin Malik. Kemudian kita pergi bab ke-21, cara duduk Rasulullah. Cara Rasulullah duduk. Qailah bin Muqramah melaporkan Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha beliau ke perut beliau. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah duduk dengan begitu khusyuk, aku menjadi gemetar. Qailah bin Muqramah melaporkan Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha beliau ke perut beliau. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah duduk dengan begitu khusyuk, aku menjadi gemetar. Riwayat oleh Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Abdullah bin Humaid daripada Affan bin Muslim, daripada Abdullah bin Hasan, daripada 2 orang nenek beliau iaitu Syafiyah dan Duhaibah yang bersumber daripada Qailah bin Muqramah. Hadis 124. Abdullah bin Zaid berkata, aku melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid dan sebelah kaki beliau diletakkan di atas yang sebelahnya lagi. Abdullah bin Zaid berkata, aku melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid dan sebelah kaki beliau diletakkan di atas yang sebelahnya lagi. Riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Said bin Abdurrahman Al-Mukhzumi daripada Sufyan, daripada Zuhni, daripada Abbad bin Tamim yang bersumber daripada pakciknya iaitu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Hashim bin Muhammad adalah sahabat yang meninggal dunia pada tahun 63 Hijrah. Ada pendapat mengatakan beliau yang membunuh Nabi palsu, Musailamah Al-Qazzab. Namun yang tepat, Musailamah dibunuh oleh Al-Washi. Hadis 125. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apabila Rasulullah duduk di dalam masjid, beliau merapatkan kedua belah paha ke perut dengan tangan beliau. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apabila Rasulullah duduk di dalam masjid, beliau merapatkan kedua belah paha ke perut dengan tangan beliau. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Terangan
Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Salamah bin Syabib daripada Abdullah bin Ibrahim Al-Madani, daripada Ishaq bin Muhammad Al-Ansari, daripada Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Said, daripada bapaknya yang bersumber daripada datuknya, itu Abu Said Al-Khudri. Jadi insyaAllah kan daripada hadis yang kita dengar dapat kita jadikan iktibar, kita amal. Yang penting kita sampaikan kan, supaya orang lain dapat manfaat. Dan kalau yang melihat video ini, tolong kasih share dia, supaya orang mendengar dapat manfaat. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita pahala kebaikan, sebab berkongsi perkara yang baik. Alhamdulillah 10 hari terakhir kan, dijanjikan 10 hari terakhir ini sebagai perlepasan daripada api neraka. Dan dalam 10 hari terakhirnya Allah SWT janji keistimewaan yang besar, satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kita semua kan usahakanlah kan, memang bukan senang mau jumpa malam Lailatul Qadar ni kan, dia punya persediaan pun mau rapi. Macam orang mau pergi perang kan, bukan persediaan yang biasa-biasa, tapi persediaan yang begitu rapi, dengan jaga amal, jaga zikir Quran dan sebagainya. Dan insyaAllah dia akan berjumpa malam Lailatul Qadar. Jadi kita akan usahlah 10 hari terakhir ni insyaAllah. Dan mudah-mudahan rezeki kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan sebab apa, tahun depan kita belum tahu lagi, dan silap-silap Syawal pun kita belum tahu lagi, sampaikan nyawa kita atau tidak kan. InsyaAllah dan kita gunakan masa yang ada untuk kita menggunakan masa-masa itu untuk beribadat kepada Allah SWT. Sebab perganjaran berlipat kali ganda di bulan Ramadan. Jadi insyaAllah esok insyaAllah kalau tidak apa-apa halangan, kita buat pada masa yang lebih kurang sama lah, 8 lebih kan, kita sambung bab berapa tu? Bab ke-22, tempat Rasulullah bersandar, insyaAllah kan. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik pun datang daripada Allah atas kelemahan saya. Jadi di sini ada apa? Subairi, Tuan Subairi, Roslinda, Alibaba. InsyaAllah kita share ni video supaya orang dapat manfaat insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.